Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah maghrib kita untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan buku metodologi memahami hadis. Dan kita nak sambung hari ini muka surat 180. Masih lagi pada bab memahami hadis berdasarkan hadis lain, dan kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu disiplin memahami hadis berdasarkan hadis lain. Bila kita kata nak faham hadis, nak faham satu hadis kena tengok hadis lain, bukan maknanya kena tengok tanpa ada disiplin. Mesti ada disiplin yang mengikat. Dia macam makan ubat lah. Walaupun ubat tu bermanfaat, ubat tu baik, ubat tu bagus, tapi kalau makan ubat tak ada dos, lebih daripada dos dia boleh mati ya, kan? Sama jugalah bila kita kata nak faham hadis ikut hadis lain, ada disiplin yang perlu kita patuhi. Apa disiplinnya? Disiplin yang pertama, kita kena tahu dulu hadis yang kita nak jadikan sebagai panduan itu statusnya apa. Kena tahu dulu status dia. Kalau tak, jadi problem. Takut-takut hadis yang kita guna sebagai panduan tu hadis palsu. Takut-takut hadis mungkar. Takut-takut hadis matruk. Takut-takut hadis ma'lul, hadis cacat. Jadi tak boleh pakai. Sebab hadis maudhu' ni hadis palsu yang orang tipu. Tak bolehlah jadikan sebagai satu panduan, kan? Ataupun hadis tu merupakan hadis matruk, hadis yang terlalu dhaif, yang tak boleh pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah bersifat ataupun bertaraf terlalu dhaif. Kan? Ataupun hadis mungkar, hadis yang telah dikenal pasti berlaku kesilapan dalam periwayatannya. Kita tahu dah benda ni silap, dan apa saja yang silap tu tak boleh sandar kat Nabi SAW lah. Kita tak boleh kata Nabi sebut lah. Okey? Baik. Walaupun kaedah memahami hadis berdasarkan hadis lain ini diterima, ia perlu mematuhi disiplin tertentu. Ini penting supaya pemahaman terhadap sesebuah hadis tidak tersasar. Berikut adalah disiplin yang mesti dipatuhi bagi kaedah ini. Yang pertama, tahu status hadis supaya kita tak terbabas. Disiplin pertama yang mesti dipatuhi bagi seseorang yang ingin memahami hadis berdasarkan hadis lain ialah dia mesti mengetahui status hadis yang dia himpunkan. Mengetahui status bagi setiap hadis yang dia ingin baca adalah langkah pertama bagi memahami ataupun mengaplikasikan kaedah ini. Ya, sebab takut-takut hadis itu palsu lah. Contoh hadis dhaif. Contoh hadis dhaif yang tak boleh dijadikan sebagai panduan. Bila kita nak faham hadis, kita kumpulkan. Tak boleh ambil hadis yang satu ni. Sebab apa? Sebab hadis yang satu ni dia dhaif. Tak boleh pakai dalam bab hukum. Ya? Contoh. Disiplin ini sangat penting kerana kaedah berinteraksi dengan hadis berbeza mengikut status. Tengok bab. Ada bab hadis dhaif boleh diterima dengan syarat. Ada bab hadis dhaif kena tolak. Tapi kalau palsu, tolak habis. Sebab dia bohong. Terlalu dhaif, tolak semua. Tapi kalau dhaif ringan, boleh pakai dalam bab yang tertentu, iaitu bab fadailul a'mal, bab kelebihan amalan. Dia bukan bab hukum hakam, dia bukan bab akidah,
So kita kena pasti dulu. Jika sesebuah hadis itu palsu atau terlalu dhaif, maka tidak ada nilainya di sisi ulama. Kewujudannya seolah-olah tidak wujud. Namun jika sesebuah hadis itu dhaif ringan, maka ia boleh digunakan dalam bab fadailul a'mal, dalam bab sirah dan nasihat-nasihat umum selain daripada bab akidah dan fiqh. Contohnya hadis bintang Suraya dan penyakit. Bintang Suraya, pernah dengar bintang Suraya? Bintang Suraya ni gugusan bintang yang menjadi panduan, yang menjadi petanda bagi orang Arab zaman dulu. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia apa? Pleiades. Dia ada gugusan bintang. Tuan-tuan tak biasa tengok bintang macam tu lah kan? Tu yang kerut je dahi tu kan. Suraya biasanya ada disebut dalam beberapa riwayat tentang bintang Suraya ni. Okey, kita tengok. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa penyakit akan diangkat apabila munculnya bintang Suraya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tala'an najmu sabahan qattu wa taqumu 'aha illa rufi'at anhum aw khaffat." Hadis riwayat Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar dengan sanad yang hasan. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, tidak timbul bintang pada satu pagi, sekali pun tak timbul bintang ni, dalam keadaan waktu ditimbul tu ada penyakit, melainkan penyakit itu akan diangkat daripada manusia, ataupun penyakit tu akan berkurangan. Bintang ni bintang apa? Bintang Suraya. Bila bintang ni muncul, Nabi kata, penyakit ada dekat bumi, penyakit ni akan diangkat. Ataupun penyakit tu kalau dia kuat, dia akan berkurangan. Sama ada diangkat terus ataupun akan berkurangan. Faham tak hadis ni? Hadis ni faham. Tapi bila kita nak faham, kita tak boleh tengok satu hadis ni saja. Kita kena tengok hadis-hadis yang sama. Sebab tu saya sebut di situ, jika dilihat pada zahir lafaz hadis ini, kelihatannya ia menunjukkan bahawa kemunculan bintang Suraya adalah petanda kepada penamatan setiap penyakit. Saya dah tulis satu artikel jurnal tahun 2020. Kebetulan saya dalam bidang hadis, ada seorang sahabat saya, Dr. Yusof daripada UIA dalam bidang sains. Kami tak ada buat apa, bukan tuan-tuan, kita tak ada buat apa 2020. Semua work from home. Kan? Buku ni pun ditulis waktu PKP. Saya tulis satu lagi artikel. Sebab apa saya tulis artikel? Sebab waktu tu ada satu video daripada negara seberang kita, jiran kita, adik-beradik dengan kita, iaitu saudara-saudara kita di Indonesia. Mereka menyebarkan, atau bukan semualah, sebahagian daripada mereka menyebarkan satu video yang mengatakan COVID akan berkurangan pada bulan sekian-sekian. Saya tak ingat, tak silap saya bulan 5 atau bulan 6. Dan dia bacakan hadis ni. Sebab COVID bulan berapa? Mula COVID bulan 12 atau bulan 11 2019, betul? Saya ingat bulan 12 2019. Kan? Kita lockdown bulan 3, 18 hari bulan 18 ke 8? 18 bulan 3 kan? 18 hari bulan 3. So kita duduk kat rumah. Masa tu kan, kita pun jadi pelik, apa yang nak berlaku ni? Saya kebetulan masa tu esok dah siap beg dah ni, dengan luggage semua dah siap, sebab esoknya tu saya nak pergi Spain. Ada kerja. Kan? Jadi buat keputusan tak pergi. Betul lah, nasib baik tak pergi. Sebab ada yang dah pergi tersadai dekat airport, tak boleh keluar dan dia dihantar balik lah. Mujur lah tak pergi. So duduk 2 bulan, tiba-tiba keluar video. Kan? Duduk beberapa bulan, lepas tu dia keluar video, dia kata jangan risau, bulan sekian-sekian
Saya tak ingat bulan berapa dia sebut dalam video tu. Saya cari balik video tu tak ada. Tapi dalam artikel saya tu saya ada hurai sikit lah. Dia kata penyakit wabak akan berkurangan. Ataupun akan hilang. Covid ni akan hilang. Sebab apa? Sebab pada bulan tu bintang ni akan muncul. Dan Nabi SAW jamin. Dan Nabi SAW janji. Bila munculnya bintang ni, penyakit akan kurang. Penyakit akan hilang. Jadi bila main aja bab hadis, pakat dok mesej saya lah. Ustaz tolong jawab. Kan, Ustaz tolong jawab. Maka saya pun tulis satu artikel. Saya tengok-tengok, saya kata benda ni boleh buat satu artikel jurnal. Saya pun minta seorang sahabat saya kata, hang tolong cari sikit pasal bintang ni dari sudut astronomi, saya cari dari sudut hadis. So kami menulis, kami bergabung lah. Kan, bergabung penulisan dan alhamdulillah tulisan tu diterbitkan oleh Bril, jurnal Al-Bayan, Bril, Universiti Malaya. Alhamdulillah diterima. Okey. Dan tuan-tuan nak baca, tuan-tuan pergi tengok Google. Bintang As-Suraya dan kesannya terhadap Covid. Okey. Jika dilihat pada lafaz hadis ini, kelihatannya ia menunjukkan bahawa kemunculan bintang suraya adalah petanda kepada penamatan setiap penyakit. Itu asal. Nampak zahir macam tu lah. Tapi betul ke? Jawapannya tak betul lah. Pemahaman tu. Pemahaman yang kata setiap penyakit hilang bila bintang ni muncul. Tak betul lah. Sebab apa tak betul? Dah bulan berapa ni? Covid tak hilang-hilang lagi. Siap naik lagi dah lah. Kita mula lockdown bulan 3. Bulan berapa dia buka balik? Tak ingat? Bulan 7 Saya tak ingat. Bulan 7. Saya bulan 7 kata salah. Lepas tu buka balik. Lepas tu PRK Sabah. Lepas tu kena kurung balik pada muka. Itu yang orang marah dengan ahli politik tu. Ingat lagi? Maksudnya penyakit tak berkurang disebabkan kemunculan bintang ni. Jadi kita kena cari pemahaman yang betul. Tak mungkin hadis salah. Tak mungkin hadis sahih tu salah. Tak mungkin. Tak mungkin Nabi SAW sebut benda yang batil. Tak mungkin. Kerana Nabi tu maksum. Hadis ni hasan. Hadis ni memang daripada Nabi SAW. Pemahaman kita yang perlu diperbetulkan. Tak boleh tengok satu hadis ni saja. Okey, tengok. Adakah ini bermakna semua penyakit akan diangkat setelah kemunculan bintang ini? Jawapan untuk persoalan ini perlu dilihat daripada perspektif hadis lain yang termasuk dalam bab yang sama dengan hadis ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta tadhhab al-'ahah. Qala fasa'altu ibn Umar, mata dhalik? Qala tulu'u suraya. Hadis ni sahih. Riwayat ni sahih. Cuma riwayat ni dia ada gabungan di antara hadis Nabi SAW dengan pandangan Ibnu Umar. Apa dia tengok? Daripada Ibnu Umar, dia kata Nabi SAW melarang daripada jual beli buah-buahan. Nabi larang pekebun jual buah hatta tazhabal 'ahah, sehingga penyakit itu beredar. Anak murid Ibnu Umar dia tanya, mata zalik? Bila tu? Kata Ibnu Umar, tulu'us suraya, munculnya bintang suraya. Jadi kalau kita tengok riwayat ni, hadis sahih kan? Hadis ni riwayat Ahmad. Hadis yang umum tadi ni, nampak macam umum. Tapi bila baca hadis yang kedua ni, nampak macam khusus. Dia khusus untuk apa? Jual beli buah-buahan. Okey. Kita dah dapat satu petanda. Oh, maksudnya mungkin yang Nabi SAW maksudkan ialah penyakit yang ada kaitan dengan tumbuhan lah.
dengan buah-buahan. Okey, kita tengok lagi. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan penyakit ialah penyakit yang berkaitan dengan tanaman dan buah-buahan. Namun, terdapat hadis lain yang menunjukkan penyakit ini adalah penyakit secara umum, bukan terhad kepada penyakit tanaman dan buah-buahan saja. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia kata apa? Kanatil Arab taqul al-ghasiqu suqutus suraya wa kanatil asqam wat tawa'in taksuru inda uqu'iha wa tartafi'u inda tulu'iha. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kata, orang-orang Arab ni dia mengatakan al-ghasiq, yang dimaksudkan dengan ghasiq itu ialah gugurnya bintang-bintang suraya, bintang suraya. Wa kanatil asqam, dan penyakit-penyakit, wat tawa'in, dan taun-taun, taksuru inda uqu'iha, akan jadi banyak bila bintang ni jatuh. Maksud bila bintang ni tak kelihatan, wabak akan berleluasa, penyakit pun akan berleluasa. Wa tartafi'u inda tulu'iha, dan penyakit akan terangkat, penyakit akan hilang bila bintang ni muncul balik. Kalau tengok dalam riwayat ni, nampak macam umum lah kan, sebab disebut taun, disebut penyakit, bukan hanya penyakit tentang bukan hanya penyakit yang berkaitan dengan pokok dan tumbuhan. Okey. Riwayat ini sememangnya berkaitan dengan bab ni. Memang berkaitan lah, sama lah, riwayat yang sama. Dua-dua cerita pasal penyakit, dua-dua cerita pasal bintang suraya. Tiga-tiga. Okey. Zahir daripada lafaznya menyebutkan bahawa penyakit yang akan diangkat dengan kemunculan bintang suraya adalah penyakit secara umum. Sehinggakan sebahagian ulama menganggap semua penyakit akan diangkat selepas kemunculan bintang ni. Ada. Antaranya Al-Munawi menyebut dalam kitab dia At-Taisir, Syarah Jami' Saghir. Dia kata semua penyakit terangkat bila muncul bintang ni. Sebab dia ikut zahir riwayat ni lah. Tetapi pendapat yang tepat menurut majoriti ulama, ia hanya berkaitan dengan penyakit tanaman dan buah-buahan saja. Ini kerana riwayat ni tak boleh diterima dalam bab ni, tak boleh pakai. Riwayat yang kita baca nombor 3 ni, yang umum ni tak boleh pakai. Sebab dia adalah riwayat daripada tabi'in, mauquf kepada tabi'in, dan riwayat ni adalah riwayat yang dhaif kerana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah perawi yang dhaif. So tak boleh pakai lah. Dia adalah riwayat yang dhaif. Dia tu perawi yang dhaif. Ingatan dia tak elok, ingatan dia lemah. Jadi bila dhaif, maka tak boleh kata semua penyakit. Buktinya apa? Kalau tuan-tuan tengok dalam artikel saya tu, saya bawa paling saya tak ingat, lama dah tulis kan. Ada 2 contoh saya bawa dalam sejarah orang Islam. Saya buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Kathir. Pada masa tu bintang muncul, bintang suraya muncul, penyakit taun tidak berhenti. Bahkan ada waktu dalam sejarah penyakit taun berlaku sejurus bintang tu keluar dan dahsyat kematian berlaku sangat banyak. Dan sahabat saya ni, Dr. Yusof ni daripada UIA ni, dia ada satu software. Dia kira-kira pada tahun tu, pada tahun berlakunya taun di zaman silam, saya ingat tahun 500 Hijrah, 500 lebih Hijrah, kurun ke-6 Hijrah, dia boleh simulasikan langit pada masa tu memang bintang tu ada. Dia boleh buat simulation. Bintang tu ada dan penyakit tak berhenti. Taun tak berhenti. Dan bukti kita pun samalah. Covid tak berhenti walaupun selepas kemunculan bintang tu, still penyakit berterusan, berleluasa. Kan, walaupun negara kita dibuka pada bulan 7 kalau tak silap, tapi di negara luar still masih lagi dahsyat lagi. Sebab itu bila buat PRK je, orang ramai berkumpul, naik balik Covid kan. Jadi
Apa sebenarnya pemahaman yang betul untuk hadis ni? Kita terpaksa abaikan hadis riwayat yang dhaif ni, kita pakai riwayat yang sahih yang Nabi SAW maksudkan bila muncul aja bintang tu, penyakit yang berkaitan dengan tumbuhan dan buah-buahan aja yang akan terangkat. Betul ke Ustaz? Kemunculan bintang tu biasanya adalah pada bulan 5. Kemunculan bintang tu bulan 5 kalau kita dekat hemisfera ni lah. Bila bulan 5, ia adalah permulaan musim kalau negara 4 musim, bulan 5 permulaan musim apa? Nak masuk musim panas. Bila nak masuk musim panas, buah dah keluar. Kemungkinan untuk buah tu rosak dah berkurang. Sebab tu penyakit kurang lah. Jadi untuk negara musim panas, negara yang ada 4 musim ni, biasanya buah-buah akan keluar pada musim panas. Tamar akan keluar, buah tembikai akan keluar, syamam akan keluar. Ini Ustaz duduk Madinah dia tahu. Apa? Syamam apa? Tembikai susu. Tembikai susu akan keluar, macam-macam anggur akan keluar. So waktu tu musim panas. Jadi permulaan musim panas, dia bukan sebab bintang tu yang angkat penyakit. Bintang tu muncul menunjukkan musim panas dah masuk. Bila musim panas dah masuk, buah kebiasaannya akan selamat. Jadi bolehlah jual. Boleh tak? Bukan sebab bintang tu. Saya lagi tuan-tuan suruh saya ingat saya pergi ajar bab bintang lah. Tak, bintang tu hanya petanda kepada permulaan musim panas, yang mana musim panas ni petanda ataupun musim di mana buah-buahan jadi banyak. Buah-buahan jadi ranum. Okay? Habis bab tu. So kita tak boleh pakai riwayat yang dhaif. Yang kedua, contoh yang kedua, hadis Nabi SAW nak muliakan Mut'im bin Adi. Bukan bila kata hadis dhaif tak boleh pakai, maksudnya mutlak. Tapi ada bab, hadis dhaif boleh pakai. Saya sebut tadi, ada 3 bab. Pertama, fadail amal. Kedua, sirah. Yang ketiga, nasihat-nasihat. Okey, tengok ni. Jika sesebuah hadis dalam bab tersebut dhaif ringan, maka ia boleh dijadikan sebagai dalil sokongan untuk memahami hadis-hadis lain dalam bab yang sama. Ia dibenarkan dengan 2 syarat. Yang pertama, tak berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Yang kedua, tidak menyanggahi hadis yang lebih kuat daripadanya. Contohnya, Nabi SAW sewaktu dalam peperangan Badar. Dalam perang Badar ni kita tahu Nabi SAW berjaya mendapat tawanan perang. Nabi dapat tawanan perang untuk kali pertama sebab baru dilaksanakan ataupun baru disyariatkan jihad kan. So dapat aja tawanan perang, Nabi SAW ikat dia orang ni, jangan bagi lari. Tapi Nabi ada sebut satu perkataan. Nabi kata, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan fayukallimuni ataupun thumma kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lah." Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis ni, kalau Mut'im bin Adi ni masih hidup dan dia berunding dengan aku pada nak melepaskan mereka-mereka yang jijik ini, aku akan tinggalkan mereka ni untuk dia. Semata-mata kerana dia, aku akan lepaskan mereka ni. Siapa mereka ni? Puak-puak Quraisy. Siapa puak-puak Quraisy ni? Orang yang lanyak Nabi SAW, orang yang lanyak para sahabat, orang yang bunuh Sumayyah, orang yang bunuh Yasir, orang yang bunuh orang-orang yang terkorban di dalam peperangan Badar, dan orang yang menyeksa orang Islam termasuk Khabbab, termasuk Bilal, ramai lagi. Jadi yang Nabi tangkap ni adalah orang yang memang jahat,
yang memang zalim pada Islam. Sepatutnya kalau kita dapat tawan orang yang jahat dengan kita, kita buat apa? Kita balas balik lah, kan? Paling tidak pun kita kutir sikit pada orang. Contohlah, kan? Tapi Nabi SAW, dia sebut perkataan ni. Nabi kata, kalaulah Mut'im bin Adi ni masih hidup dan dia berunding dengan aku untuk lepaskan mereka yang jijik ini, yang kotor ini, yang jahat ni, aku akan tinggalkan mereka ni untuk dia. Boleh ambil, bawa balik. Persoalannya yang kita kena tanya pada diri, pasal apa Nabi SAW sebut perkataan ni? Kenapa Nabi sebut perkataan ni? Itu persoalan dia. Mut'im bin Adi ni siapa? Itu persoalan dia. Siapa Mut'im bin Adi ni? Sampai Nabi SAW nak muliakan dia sampai tara tu. Kita pun cari dalam riwayat. Tengok dalam kitab-kitab hadis. Kan nak faham, kan? So kena tengok riwayat. Tengok dalam riwayat Bukhari tak jumpa. Tengok dalam riwayat Muslim tak jumpa. Tengok dalam riwayat Abu Daud tak jumpa. Tengok dalam kitab-kitab hadis yang sahih tak jumpa. Pasal apa? Bila kita tengok dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab maghazi yang menghimpunkan riwayat-riwayat perang Nabi SAW, yang menghimpunkan riwayat-riwayat sirah Nabi SAW, ada satu riwayat daripada Al-Waqidi. Siapa Waqidi? Waqidi ni ulama yang dia ni ingatan dia lemah sikit. So riwayat dia bukan lemah sikit lah, sebahagian kata lemah banyak. Tapi dalam bab sirah dia ni boleh diterima. Sebab bidang dia. Dia fokus dalam bab sirah. Dia fokus dalam bab maghazi. Jadi bila dia ni riwayat dia dhaif. Tapi dalam riwayat dia disebut kenapa? Memang ada sebut. Okey, tengok. Jelas daripada lafaz hadis ini bahawa Nabi SAW mahu memuliakan Al-Mut'im bin Adi. Namun kita tak tahu atas sebab apa yang menyebabkan baginda memujinya. Melainkan setelah kita kembali merujuk kepada riwayat-riwayat lain dalam bab ni. Para ulama menyebutkan bahawa Nabi SAW mengkhususkan Mut'im bin Adi dengan keistimewaan ini kerana dua sebab. Sebab yang pertama, beliau telah berusaha menentang perjanjian zalim yang dikemukakan oleh Quraisy yang menyuruh supaya tidak ada perjanjian antara Al-Hashimiyah dan Al-Muttalibiyah. Dalam sirah, orang-orang Quraisy ni buat perjanjian. Sebelum daripada hijrah, orang musyrikin Quraisy buat perjanjian. Sebab dia tengok orang ikut Muhammad ni ramai. So dia orang buat perjanjian sama dia orang. Macam mana buat perjanjian? Dia orang buat perjanjian, jangan beli barang daripada orang Islam kalau orang Islam niaga. Jangan jual barang kepada orang Islam kalau orang Islam nak beli. Jadi waktu yang sangat-sangat sukar bagi orang Islam. Nak beli barang orang tak mau beli. Nak beli barang orang tak mau jual. Nak jual barang orang tak mau beli. Sehingga mereka terpaksa berhimpun di perkampungan Bani Hashim untuk kumpul makanan yang ada. Sehingga kan pada waktu tu dalam sebahagian kitab sirah disebutkan orang Islam terpaksa makan daun-daun kayu, kulit-kulit kayu, kerana waktu tu waktu yang sangat lapar. Dan orang Quraisy siap buat perjanjian tu, tulis atas lembaran, gantung dekat Kaabah. Ya. Jadi orang yang mula-mula di kalangan orang yang pembesar Quraisy yang tak setuju dengan perjanjian zalim ni, Mut'im bin Adi. Dialah usaha supaya pembatalan perjanjian ni dilakukan. Batalkan, dia kata ini semua zalim. Itu pertama jasa dia. Yang kedua, beliau telah melindungi Nabi SAW apabila baginda pulang daripada Taif selepas kematian Khadijah dan Abu Talib. Lepas daripada Abu Talib meninggal, lepas daripada Khadijah meninggal,
Kan? Nabi SAW pergi ke Taif. Sebab apa Nabi pergi ke Taif? Sebab dah belah-belah tahun dah duduk dekat Mekah ni, yang masuk Islam hanyalah orang miskin. Yang masuk Islam hanyalah orang-orang lemah, hamba-hamba. Jadi orang besar-besar ni tak nak masuk Islam. Yang ada pengaruh, yang ada kekuatan, yang ada harta tak mau masuk. Melainkan hanya sedikit. Sikit sangat yang masuk. Jadi Nabi SAW fikir tak boleh ni. Mekah ni tak ada jalan dah nampaknya ni. Jadi Nabi SAW pun pergi ke Taif. Nabi pergi Taif. Nabi pergi jumpa dengan Abd ibn Yalil bin Abdi Kulal. Kisah ni diceritakan dalam Sahih Bukhari, yang mana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal laqita min yaumika yauman ashadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernah tak kau bertemu sepanjang hari engkau, sepanjang hidup engkau, pernah tak kau bertemu dengan satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya berbanding hari Uhud? Sebab Aisyah ni dia tahu hari Uhud ni merupakan hari di mana Nabi SAW kehilangan 70 orang sahabat dia, gugur syahid. Antara yang Nabi paling sayang, yang Nabi paling ingat, siapa? Hamzah. Nabi hilang Hamzah, Nabi hilang Hanzalah, Nabi hilang Mus'ab bin Umair, Nabi hilang bapa kepada Jabir, Abdullah Al-Ansari, Nabi hilang Anas bin Nadar, pak saudara kepada Anas bin Malik. Ramai di kalangan sahabat-sahabat yang terkenal gugur syahid. Nabi itu sendiri, Nabi SAW itu sendiri cedera. Kan Nabi pakai mighfar. Mighfar ni besi. Besi yang ditenun. Pakai apa? Besi-besi yang berbulat. Ditenun, tutup kepala, tutup tengkuk. Tak nak bagi cedera kalau pedang datang daripada belakang ataupun daripada tepi. Lepas tu baru pakai helmet. Nabi pakai mighfar tu, 2 biji daripada besi tu masuk dalam pipi Nabi, tenggelam. Luka ni. Abu Ubaidah datang, dia kata, "Ya Rasulullah, biar saya cabut." Dia cabut sebiji, terkeluar besi tu. Gigi Abu Ubaidah gugur sebiji. Lepas tu Abu Bakar kata, "Satu lagi bagi saya. Saya pun nak juga khidmat untuk Nabi." Abu Ubaidah kata, "No, turn saya. Saya minta dulu. Duduk." Dia pun cabut lagi satu gigi dia pun cabut. 2 gigi Abu Ubaidah tertanggal disebabkan oleh kerana nak tanggal besi yang terlekat dekat pipi Nabi SAW. Sebab tu Aisyah tanya. Sebab peristiwa ni peristiwa yang berat. Peristiwa ni peristiwa yang tak pernah ada dalam sejarah Islam sebelum ni. Kalah. Bukanlah kalah tu kalah terus, tak. Gugur ramai. Nabi cedera. Sehingga datang satu suara, Muhammad dah mati. Jadi Aisyah pun tanya, ada tak hari yang paling berat daripada hari Uhud? Nabi kata apa? Laqad laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashaddu ma laqitu yaumal aqabah. Sesungguhnya aku telah bertemu dengan hari bersama dengan kaummu, wahai Aisyah. Kaum Aisyah tu kaum Quraisy lah. Dan di antara hari yang paling dahsyat yang aku lalui ialah hari Aqabah. Wih, ada hari lagi dahsyat daripada hari Uhud, iaitu hari Aqabah. Hina aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal.
ketika mana aku menawarkan diriku kepada pembesar Taif yang namanya Ibni Abdi Yalail bin Abdi Kulal. Falam yujibni ila ma arad. Aku tawarkan diriku, aku ajak dia masuk Islam sebab dia pemimpin di Taif. Berikan ruang untuk Islam bertapak di negeri ini. Falam yujibni ila ma arad. Tapi dia tak terima apa yang aku cadangkan. Dia tak terima apa yang aku mahu. Dia tak sahut aku punya kehendak. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Kata Nabi SAW, aku pun beredar dalam keadaan aku duka cita, mahmum, aku serabut. Nabi kata aku serabut sungguh ni, aku sedih sungguh ni. Sebab apa sedih? Nabi terfikir dalam kepalanya, ke mana nak dibawa dakwah ni? Dekat Mekah berbelas tahun, 12 tahun, tak ada siapa ikut. Melainkan hanyalah orang-orang yang tidak ada pengaruh. Orang-orang miskin yang ramai. Bukan orang politik. Bukan orang yang ada kuasa. Abu Jahal tak mau ikut. Abu Lahab tak mau ikut. Abu Sufyan pun masa tu tak ikut lagi. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah pun tak ikut. Ubay bin Khalaf pun tak ikut. Uqbah bin Abi Mu'aid pun tak ikut. Ini semua pembesar-pembesar. Tu yang Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif. Ada perhitungannya. Kenapa Nabi pilih Taif? Kerana Taif ini adalah bumi yang tinggi. Dan Taif adalah bumi yang subur. Dari sudut percaturan Nabi SAW, kalau dapat Taif, negeri ini selamat. Sebab dia tinggi. Nak pergi serang satu tempat yang tinggi ni susah. Sebab tu kubu-kubu, kalau tuan tengok kubu-kubu lama, castle banyak atas bukit. Kalau kat Jordan dulu dia ada Karak Castle atas bukit. Dan dia subur. Kalau siapa pergi Taif, dia akan nampak buah-buahan. Dia akan nampak tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, banyak. Sebab memang Taif ni di antara tempat yang subur. Bahkan kalau tengok dalam riwayat sirah, memang Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ada kebun anggur pun dekat Taif. Walaupun dia orang Mekah. Tu yang Nabi makan anggur tu. Utbah dan Syaibah tu macam kesian. Dia suruh adas pergi bawa, kan? Ni cerita dalam sirah. Aku beredar, kata Nabi SAW, dalam keadaan aku duka cita. Dalam riwayat sirah disebut, pemimpin Taif ni suruh budak-budak baling batu dekat Nabi SAW. Maka dibaling batu. Dibaling batu. Banyak batu dibaling. Nabi bawa Zaid pada masa tu. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Zaid cuba untuk halang batu daripada terkena Nabi, tapi kena juga. Berdarah juga Nabi SAW. Tapi Zaid pun taklah mati. Tapi bila Aisyah tanya, saya bila baca riwayat ni, saya tertanya juga. Sebab Aisyah tanya, Aisyah banding antara hari ni dengan hari Uhud. Aisyah tanya, ada tak hari lebih dahsyat daripada hari Uhud? Nabi kata hari itulah. Tapi hari itu bila kita baca, tak ada siapa mati pun. Tak ada siapa mati. Nabi lukalah. Tapi Zaid tak mati. Zaid masih ada. Sahabat-sahabat lain tak mati. Tapi siapa Nabi kata yang ni lagi dahsyat? Sedangkan hari Uhud tu 70 mati tu. Bila saya tengok-tengok balik, saya kata mungkin Nabi SAW kata ini adalah tempat ataupun ini adalah peristiwa yang paling mendukacitakan, yang paling dahsyat apabila Nabi SAW tak nampak jalan untuk dakwah dia. Kalau Uhud, betul, Uhud 70 orang gugur syahid. Tapi 70 orang yang gugur tu,
mereka akan dapat nikmat di sisi Allah sebagai syuhada. Setidak-tidaknya Nabi ada tempat yang bernama Madinah untuk membina kekuatan semula. Setidak-tidaknya ada ruang untuk dakwah itu masih berjalan. Tapi bila dekat Taif ni, Nabi tengok Mekah tak ada jalan. Nabi tengok Taif pun tak ada jalan. Sebab itu dalam satu riwayat Tabarani, walaupun riwayat ni ada sedikit daif, tapi daif ringan, Nabi SAW bertanya pada Allah dalam keadaan merintih, ila man takiluni, wahai Tuhan, kepada siapa kau nak serahkan diriku? Kau nak serahkan diri aku pada siapa? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah kepada orang jauh yang tak mesra pun dengan aku? Orang jauh yang tak nak pun berkawan dengan aku. Orang Taif lah. Au ila aduin malaktahu amri, ataupun kepada musuh. Kau nak serahkan aku pada musuh ke? Yang kau jadikan urusanku berada di bawah kuasa dia, iaitu orang Mekah. Nabi SAW tertanya-tanya, ke mana aku nak bawa dakwah ni? Tapi akhirnya Nabi berjalan, wa ana mahmumun ala wajhi fa iza ana biqarni tha'alib. Tiba-tiba falam astafiq illa biqarni tha'alib. Aku tak sedar ke mana langkahku melangkah sehingga aku sampai di satu tempat namanya Qarnus Tha'alib. Farafa'tu basari, aku pun angkat kepalaku, aku angkatkan pandanganku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Tiba-tiba aku ternampak ada awan yang memayungiku. Awan duk payung Nabi. Fa nadartu fiha fa idza huwa Jibril. Aku tengok dalam awan tu, tengok ada Jibril. Macam mana Jibril duduk dalam awan? Jibril bukan besar lagi ke? Wallahu a'lam. Nabi cerita ni benda gaib, kita tak tahu. Tapi Nabi nampak, tengok kat awan tu Nabi nampak ada Jibril. Wa nadani wa sallama alayya wa qala ya Muhammad inna rabbaka qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayk. Jibril panggil aku. Jibril bagi salam pada aku. Dan Jibril kata, ya Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhanmu, qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayk. Tuhan kau dengar kata-kata kaum kau terhadap engkau, dan Tuhan dengar apa tindakan mereka pada engkau. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Mungkin sebab tu bila Allah Ta'ala turun surah Isra yang berlaku selepas daripada peristiwa Taif ni, Tuhan tutup dengan ayat innahu huwas samiul basir. Engkau, sesungguhnya Tuhan itu maha mendengar lagi maha melihat. Sebab waktu tu, sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj tu, Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat-sangat sukar dalam perjuangan dakwah dia. Allah Ta'ala nak bagi tahu kat Nabi, ya Muhammad, aku jemput kau ke langit. Mungkin itulah mesejnya. Kita baca Quran, kita cuba mencari hikmah. Mungkin ini di antara hikmahnya. Muhammad, kami isra'kan kamu. Kami bawa kamu berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kelilingnya, untuk kami tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia, yakni Tuhan, maha mendengar lagi maha melihat. Muhammad, apa yang berlaku pada engkau, jangan sekali-kali ingat Allah Ta'ala tak peduli. Jangan sekali-kali ingat Allah Ta'ala tak dengar rintihan kau. Jangan sekali-kali ingat Allah Ta'ala tak melihat apa yang dilakukan terhadap engkau. Ketika mana pintu Mekah tertutup untuk engkau, ketika mana pintu Taif
tutup untuk engkau dan membaling batu kepada engkau. Ketahuilah, pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kehadiran kau dan mendengar rintihan kau dan melihat tindak tanduk engkau, wahai Muhammad. Jibril kata, Allah dengar, Allah tahu. Laqad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Muhammad, Allah hantarkan kepadaku, Allah hantarkan kepada kamu malaikat yang jaga bukit. Kau berilah apa arahan yang kau nak pada dia. Lepas tu malaikat jaga bukit pun kata, Nabi kata, wanadani malakul jibal. Malaikat jaga bukit pun panggil aku. Wasallama alai, dan dia bagi salam pada aku. Wa qala ya Muhammad, inna rabbaka ba'athani ilaik lita'murani bi amrik. Muhammad, Tuhan kau hantar aku untuk kau berikan saja apa arahan yang kau nak pada aku. Apa kau nak? In syit utbiq alaihim al-akhshabain. Kalau kau nak, aku boleh hempapkan 2 bukit Akhshabain yang ada dekat keliling Mekah tu, aku hempap atas mereka. Nak? Nabi tengah cedera ni. Kalau kita, jangan 2 bukit ni je lah, ambil bukit lain lagi. Itu kalau kita lah. Tapi Nabi SAW kata apa? Bal arju ayyakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'ah. Tapi aku inginkan, Nabi kata jangan, bahkan aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka ni golongan yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik pada Allah dengan suatu apa pun. So malaikat jaga bukit pun tak jadi. Tak jadi nak ambil tindakan. Sebab Nabi SAW masih lagi ada pintu pengharapan untuk orang-orang Taif ni masuk Islam. Dan betul harapan Nabi SAW. Ketika mana Nabi akhirnya berjaya membuka kota Taif setelah daripada Nabi SAW membuka kota Mekah. Lepas Nabi buka kota Mekah, Nabi buka kota Taif. Antara yang awal masuk Islam di kalangan orang Taif ialah Abu Bakrah, seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal, yang menjadi perawi hadis. Kalau tuan-tuan biasa baca hadis, akan lalu nama Abu Bakrah. Ini di antara orang yang tinggal di Taif yang masuk Islam setelah Nabi SAW membuka kota Mekah, dan akhirnya ramailah orang-orang Taif ni masuk Islam. Dan hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Taif, Muslim, alhamdulillah. Walaupun pada awalnya tok nenek mereka ni lawan Nabi SAW. Tok nenek mereka ni mungkin yang baling batu kat Nabi SAW. Tapi orang Taif ni taklah dapat kemuliaan seperti mana orang Ansar dapat. Walaupun mereka masuk Islam, tapi sebab dia orang lambat. Nabi pergi kat dia orang dulu. Kalau dia orang terima, hari ni tuan-tuan kalau pergi umrah ke pergi haji, tak ziarah Madinah, ziarah Taif lah. Kan? Tapi oleh kerana dia orang tak terima awal, Madinah terima dulu. Maka hari ni kalau orang pergi umrah, pergi haji, mesti rindu nak pergi Madinah. Ada nak pergi Taif tak? Kalau ustaz tanya, pergilah. Kalau ustaz tanya, kami pun tak ingat nak pergi. Maksudnya dilambat sikit lah. Begitulah kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kelebihan pada puak-puak yang awal-awal menyahut seruan dakwah. Wallahu alam. Kita bagi ruang pada azan dulu, insya-Allah kita sambung kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey. Kita sambung lagi sikit insya-Allah. Berkaitan dengan kisah yang panjang yang saya bawa tadi ni adalah bila Nabi SAW tak setuju malaikat untuk menghempapkan gunung ataupun bukit Al-Akhshabain ke atas orang-orang Taif, Nabi pun baliklah ke Mekah. Dah tak berjaya kan? Jadi bila balik, berita Nabi SAW sampai ke Taif tu telah pun sampai ke orang Quraisy. Jadi orang Quraisy pada masa tu dah tahulah. Oh, kemain lagi Muhammad dia tak dapat kat sini, dia tak dapat pengaruh banyak kat sini, dia pergi cari Taif lah. Jadi Nabi SAW pun tak berjaya masuk ke Mekah. Tak ada siapa nak lindung Nabi. Dalam bahaya ni. Siapa tolong? Mut'im bin Adi. Dialah yang membantu Nabi SAW sehingga dia kata kepada orang Quraisy, Muhammad ni masuk ke Mekah tahta jiwari. Muhammad ni masuk ke Mekah di bawah perlindungan aku. Jangan apa-apakan dia. Dan akhirnya Nabi SAW pun dapat masuk. Maka dengan dua jasa inilah Nabi SAW sebut perkataan tadi tu. Kalau Mut'im bin Adi ni masih hidup dan dia bercakap dengan aku untuk lepaskan puak-puak yang jahat ni, aku akan biarkanlah, aku akan lepaskan mereka ni untuk dia, semata-mata dia. Tapi riwayat yang saya bawa tu yang kata dia ada dua jasa tu, riwayat tu tak datang dalam riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif. Tapi boleh ke terima Ustaz? Boleh. Sebab bab sirah ni selagi mana bukan hukum hakam, selagi mana bukan akidah, sirah aja, nak melengkapkan cerita je, boleh pakai. Sirah ni ulama dia tak ketat sangat, dia boleh pakai. Baik. Maka kita fahamlah kan. Sebab tu saya sebut muka surat 184, kisah penentangan terhadap perjanjian
yang zalim dan pelindungan Mut'im bin Adi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Taif tidak disebut melainkan dalam kitab-kitab ahli sejarah. Ia disebutkan dengan sanad terputus. Sanad dia terputus, maka dhaif ringanlah. Ya? Oleh itu dapat diketahui bahawa kedua-dua kisah ini adalah dhaif kerana sanadnya terputus. Maka dengan meneliti riwayat ini dapat kita tahu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai Mut'im. Walaupun ia dhaif tetapi ulama menjadikan ia dalil sokongan kerana berkaitan sirah dan tidak berkaitan dengan akidah ataupun hukum fiqh. Boleh faham? Boleh faham sebab tu kena dengar kuliah. Kalau baca seorang-seorang, tuan-tuan hantuk-hantuk kepala ke dinding tak faham. Okey. Yang kedua, mengharmonikan hadis lebih utama. Saya tak selesa sikit pakai mikrofon ni. Tuan-tuan tunggu kejap. Nanti insya-Allah PA sistem kita dah ada, tinggal nak pasang. Dah ada dalam bilik insya-Allah. Tapi dia ganggu sikit. Okey, insya-Allah kita beli yang elok sikitlah nanti. Yang kedua, mengharmonikan hadis lebih utama daripada kita buang salah satu. Bila ada dua riwayat yang bercanggah, bila kita baca hadis banyak, tiba-tiba hadis ni bercanggah dengan hadis ni. Sebelum kita nak pilih salah satu, kita cuba untuk harmonikan dulu. Kita selaraskan dulu. Okey. Apabila sesebuah hadis mencanggahi hadis lain dalam bab yang sama, maka menyelaraskan antara kesemua hadis-hadis yang sahih ini lebih utama daripada memilih salah satu daripadanya. Sebab kalau kita pilih dua-dua ataupun tiga-tiga yang bercanggah tu, kita cuba selaraskan, paling tidak kita amal semua. Daripada kita buang satu, kita cuma amal yang satu. Okey. Ini yang ditegaskan oleh ulama usul fiqh kerana bagi mereka memilih salah satu daripadanya bermaksud menolak hadis-hadis lain. Sedangkan mengamalkan keseluruhan hadis sahih dalam bab itu lebih utama daripada mengamalkan sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Sebab itu mereka meletakkan kaedah i'malul kalam aula min ihmalih. Mengamalkan ataupun menggunakan kalam lebih utama daripada mengabaikan. Mengabaikan ni maksud buang. Kita pakailah semua kalau semua tu sahih. Kalau tak boleh, baru kita pilih salah satu dengan disiplin yang telah saya huraikan awal kuliah dulu. Kalau ingat lagi lah. Okey? Baik. Contohnya, Nabi SAW sebut dalam hadis, la adwa wala tiyarah wala hamata wala safar wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. La adwa wala tiyarah. Tidak ada jangkitan dan tidak ada kepercayaan sial, tak percaya pada burung. Wala hamata, tak ada percaya kepada burung bawa sial. Wala safara, dan tidak ada percaya pada bulan Safar bawa bala. Wa firra minal majzum, larilah kamu daripada orang yang terkena kusta, kama tafirru minal asad, seperti mana kamu lari bila nampak singa. Hadis Bukhari. Bila Nabi SAW kata tidak ada jangkitan, maksudnya ada tak penyakit-penyakit? Tak ada lah kan? Kalau ikut dalam hadis ni tak ada lah. Betul ke? Betul ke tak ada penyakit-penyakit? Tengok. Jika dilihat kepada zahir hadis ni, ia seperti mengatakan bahawa tak ada jangkitan penyakit. Sedangkan ia menyanggahi hadis lain yang Nabi SAW larang masuk negeri yang dilanda taun. Dalam hadis Nabi kata, fa iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Hadis riwayat Bukhari. Bila kamu dengar taun melanda satu negeri, kamu jangan masuk negeri itu. Bila taun dah melanda negeri itu, jangan pergi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tapi kalaulah kata negeri kamu yang terkena taun, fala takhruju firaran minhu, jangan keluar untuk lari, duduk situ. Ni konsep apa ni? Kuarantin. Nabi SAW sebut kuarantin 1400 tahun dulu. Ni Nabi sebut awal ni. Nabi sebut awal dulu.
Jangan lintas negeri. Saya bila tengok MCO kan, Movement Control Order, perintah kawalan pergerakan, saya teringat hadis ni ya. Betul Nabi suruh sekat perjalanan, jangan keluar. Tapi Nabi sebut ni untuk ta'un lah. Cuma ta'un ni termasuk jugalah wabak-wabak ni, antara caranya adalah jangan beredar lah, jangan lari. Saya tahu, saya faham pelbagai tafsiran ulama. Memang ada ulama yang menafikan jangkitan secara mutlak pun ada. Cuma dia kata, kalau macam ni macam mana pula? Dia kata yang ni Nabi SAW nak suruh duduk di situ, sebab nanti kalau terkena kau salahkan jangkitan, sedangkan benda tu bukan menjangkit. Tapi pandangan ni kurang tepat. Pandangan yang tepat, wallahu a'lam, sekadar kajian saya, ada dua pandangan yang tepat dalam isu ni. Yang pertama, pandangan yang paling masyhur. Apa dia? Tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Sebab tu di hujung hadis yang sama Nabi kata, wa firra minal majzum firaraka minal asad, ataupun kama tafirru minal asad, lari daripada orang yang terkena penyakit kusta seperti mana kamu lari nampak singa. Pasal apa lari? Kalau tak berjangkit, pasal apa kena lari? Sebab orang jahiliah, bila Nabi sebut ni, orang jahiliah, mereka pada zaman jahiliah percaya penyakit tu berjangkit sendiri. Dia tu ada kuasa, tanpa izin Allah pun dia boleh buat. Sebahagian daripada orang jahiliah percaya macam tu. Maka sebab tu Nabi kata la adwa, tidak ada penyakit berjangkit melainkan dengan izin Allah. Sebab tu ada sebahagian daripada riwayat menyebutkan benda ni. Lepas tu ada sahabat tanya, kami ada unta yang sakit, yang kurap kan, yang berkudis, kemudian bila bercampur-campur semua kena kudis. Nabi SAW siap tanya lagi, faman a'dal awal, kalau macam tu siapa yang jangkitkan yang first kena kudis tu? So Nabi SAW dia bukan menafikan keseluruhan jangkitan, tak. Nabi SAW nak bagi tahu jangkit ke tak jangkit ke, penyakit datang daripada Allah, supaya kita ni bila terjangkit daripada orang lain, jangan pergi marah orang yang menjangkitkan kita tu, seolah-olah macam kita tak reda dengan takdir. Dah terkena kan, Allah Ta'ala punya kuasa lah, kita reda. Tapi ada waktu Allah Ta'ala tunjukkan kuasa, tak jangkit, walaupun sebab untuk berjangkit tu dah ada. Dan benda ni berlaku pada saya sendiri. Saya pergi US, saya pergi Los Angeles, LA 2021 bulan 12. Bila? Tahun lepas lah. 2 tahun lepas lah kan, 2021. Sekarang 2023. Tuan-tuan, saya dah setahun dah duduk kat sini. Saya pindah Perlis 14 hari bulan 1. Hari ni 16 kan? Setahun 2 hari. Okay. Genap. Sebelum saya pindah ke Perlis, saya dapat jemputan pergi LA, Los Angeles. Masa tu memang negara baru buka lah, baru buka sempadan apa semua, baru boleh keluar. Itu pun urusan nak keluar tu susah, kena swab dalam masa 24 jam, macam-macam lah dia punya SOP. Kena ambil booster lah, apalah kan. So saya pun ambil booster. Lepas tu saya buat swab, saya pun pergi dengan isteri 2 orang. Anak tinggal dekat rumah Ipoh, rumah mak. So saya pergi dengan isteri saya 2 orang. Duduk dekat US, hari saya duduk, saya ingat dalam 10 hari tak silap, ada jemputan pergi sana. Saya isi, orang kata apa, isi slot lah. Ramai, audience ramai. So bila audience ramai, orang US ni dia tak pakai mask. Okay, kita tengok kat LA tu dia pun memang free country kan, dia tak ada, dia tak pakai mask kan. Ada yang pakai, ada yang tak pakai. So masa slot tu bersalam, semua duduk dalam dewan aircon. Mungkin ada yang terjangkit dengan COVID. Saya kena. Sehari sebelum balik, saya dah mula sakit tekak, saya dah mula nak demam.
Duduk kat hotel 2 orang, bilik sama, selimut sama. Saya pun minta soluble, minta Panadol. Dia pun bagi lah, bagi. Lepas tu bila nak balik kena swab kan. Jadi kami pun swab negatif. Duduk negatif. Okey lah, duduk negatif tak payah usah hati lah. Duduk dalam flight, saya dah mula rasa demam. Saya makan soluble 2 biji. Lepas tu 4 jam lepas tu saya minta Panadol. Saya kata nak Panadol, nak demam ni. Sampai isteri saya tegur, banyak sangat ni, takut dos terlebih ni, janganlah. Saya merajuk sikit lah masa tu. Saya minta ubat, dia tak bagi. Lepas tu saya duduk, saya diam, saya tidur lah. Sampai je dekat Malaysia, tuan-tuan, dalam flight Dr. Abu Hafiz sebelah saya, isteri saya sebelah sini, saya duduk tengah-tengah. Dalam flight 23 jam pergi US jauh. Daripada LA nak sampai ke Dubai, saya ingat dalam 17 jam kot. 17 jam ke 16 jam gitulah. Lepas tu berhenti dekat Dubai, naik pula flight Dubai sampai ke KL 7 jam. Semua sekali 23 jam kot, tak silap saya lah. Jauh. Jadi duduk dalam tempat tu, duduk sekali. Saya tak tahu saya positif masa tu. Balik turun je dekat flight, turun je dekat KLIA, student ambil. Student UPSI lah naik kereta saya. Tu saya kata dekat student ni, boleh tak tolong berhenti sekejap dekat restoran nasi kandar, saya nak makan. Dah lama tak makan nasi kandar ni, saya teringin. Dia pun berhenti dekat nasi kandar dekat KL tu, dia beli kat saya. Saya makan dalam kereta tapi tak habis. Masa tu dah tak rasa dah. Deria rasa hilang. Tapi tak perasan lagi COVID. Balik sampai rumah, anak-anak tak ada. Sebab kami sampai Tanjung Malim kan, ingat esok nak ambil. Saya pun dengan baju tight, LA sejuk kan, dengan baju tight, dengan jaket, saya tak buka. Saya tidur, selimut lagi. Isteri saya tidur kat sebelah. Esok pagi saya batuk, keluar kahak, ada darah sikit. So saya kata ini lain ni. Saya pun buat test, positif. Bila positif, saya kata pada isteri saya, abang positif. Dia kata positif kan? Positif. Ni keluarlah, kita kena kuarantin, kita kena asing. Dia tak payahlah, semalam kita dah tidur sekali dah kan, kita dah tidur sebelah-sebelah dah, dalam flight pun dah sekali dah, duduk sebelah-sebelah. Saya kata tak, keluar. Saya kata keluar. Sebab kalau saya mati, you boleh tengok anak-anak. Saya fikir ICU orang masa tu kan, tak pernah kena. Jadi bila kena COVID, memang seksa sikit lah. Napas susah, deria bau hilang, deria rasa hilang. Isteri saya sampai kesudah tak kena. Tak demam, tak batuk, tak ada apa. Saya kata kat dia, test lagi. Dia test lagi. Tak apa ni, negatif. Siapa kesudah negatif? Saya call Abu Hafiz, negatif. Akhirnya betul lah, jangkit ni dengan izin Allah. Kalau tanya saya, siapa yang duduk dengan saya yang kena COVID, saya tak tahu. Sebab bila salam dengan orang, saya akan sanitize tangan. Siapa yang saya salam, saya akan sanitize. Tara jaga pun kena. Orang yang tidur sebelah kita, relax je, tak kena. Maka betul lah, tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Tafsiran yang kedua, yang masyhur juga di sisi ulama hadis, la dekat sini bukan bermaksud menafikan, tetapi bermaksud melarang. La adwa, jangan jangkitkan orang. Maksud kalau kau sakit, duduk, jangan jangkitkan orang. Itu tafsiran yang kedua. Cuma nak bagi tahu, bukan Nabi SAW menafikan jangkitan tu secara mutlak. Tak. Jangkitan tu ada, tapi dengan izin Allah. Hadis ini mengajarkan umat Islam tentang konsep kuarantin. Ia diguna pakai untuk mengawal wabak sehingga ke hari ini. Namun jika penyakit tidak berjangkit, maka apa perlunya konsep kuarantin? Melihat kedua-dua hadis ini, ulama merumuskan bahawa sebenarnya penafian yang terdapat dalam hadis pertama tadi bukan penafian terhadap jangkitan penyakit secara mutlak,
tetapi ia menafikan bahawa penyakit itu berjangkit dengan sendirinya tanpa izin Allah. Ini kerana orang-orang jahiliah percaya bahawa penyakit mempunyai kekuatan sendiri untuk menjangkiti makhluk, sedangkan kesemuanya itu dengan izin Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah kita sambung kuliah kita untuk akan datang Isnin depan, insyaAllah. Isnin depan tak ada kan? Tuan-tuan cuti panjang kan? Jadi kita cuti panjang sikit. 2 minggu lagi kita jumpa insyaAllah. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya ada tersilap di mana-mana, boleh bagi tahu nah. Oh, ni ada minta, ni ada orang apa? Kutip hutang ni. Hutang minggu lepas. Dia kata sebab soalan saya minggu lepas Ustaz tak jawab, tiba-tiba mikrofon mati. Ya. Okey, saya nak kena jawab lah. Dia kata, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya daripada Sulawesi. Semoga kita semua Allah tetapkan di jalan yang benar. InsyaAllah, amin. Soalan saya, ada hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jal apabila menciptakan seorang hamba untuk syurga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk syurga, hingga ia mati dalam keadaan beramal dengan amalan-amalan penduduk syurga. Lalu ia dimasukkan ke dalam syurga dengan amalan tersebut. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga ia mati dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Lalu ia dimasukkan ke dalam neraka dengan amalan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ini soalan dia kata, bagaimana kita nak faham hadis ni agar tidak merasa sia-sia kalau kita ternyata telah ditakdirkan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Macam mana jawab? Okey. Ada satu hadis yang lebih dahsyat daripada ni kalau kita dengar mula-mula. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu wa bainahu wa bainan nari illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Atau kama qala, Nabi kata dalam hadis ni, salah seorang daripada kamu mungkin beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hayat dia, sehingga jarak dia nak masuk syurga tu sehasta je, tapi catatan Tuhan mendahului, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Ni lagi takut. Kalau ni tak apalah, dia kira daripada awal dia amalan syurga, lepas tu masuk syurga. Hak yang ni, yang nak saya sebut ni, daripada awal hidup dia sampai ke hujung amalan ahli syurga, tapi catatan Tuhan mendahului, takdir Tuhan mendahului dia. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Ada satu lagi manusia, Nabi kata, beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak dia nak masuk neraka tu sehasta je, catatan Tuhan mendahului, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga dan dia masuk dalam syurga. Yang ni pun takut juga. Pasal apa takut? Takut-takut kita yang beriman ni masuk nombor 1, hak orang yang kita marah, yang kita kata dia kafir, yang kita kata dia musyrik, takut dia pula jadi orang nombor 2, dia masuk syurga, kita pula meraban tibin. Na'udzubillah. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya hadis yang kedua yang saya baca baru ni tadi ni, yang bukan ditanya tadi ni, hadis tu ada berbagai tafsiran, tapi saya bawa tafsiran yang ada kaitan dengan dua-dua hadis. Sebab dia ada tafsiran lain, tapi saya bawa dia ada banyak tafsiran, tapi tafsiran yang saya akan bawa ni yang sama, saya akan hurai dua-dua supaya tuan-tuan tahulah. Hadis yang saya baca tadi tu ada macam-macam tafsiran, tapi yang saya bawa ni salah satu daripada tafsiran yang ada. Apa dia? Ketika mana Nabi SAW menyebutkan hadis ni, dan ketika mana Nabi SAW menyebutkan hadis yang saya baca tadi, Nabi bukan bercerita tentang pilihan manusia.
Sebaliknya Nabi bercerita tentang pengetahuan Allah Azza wa Jal dan ketentuan Allah Azza wa Jal. Macam mana? Dalam dunia ni ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih, ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih. Tak bagi kita pilih, muka macam mana tak boleh pilih, bangsa apa tak boleh pilih, kulit warna apa tak boleh pilih, lahir di mana tak boleh pilih, mak bapak siapa tak boleh pilih. Tuan-tuan isi borang ke? Ni nak lahir dah ni, lagi 2-3 hari, tolong isi borang siapa mak bapak kamu. Saya ingat semua kalau boleh pilih, semua nak jadi anak jutawan Melaka lah. Senang hidup kan? Tapi Tuhan tak bagi pilih. Bila Tuhan tak pilih, Tuhan tak bagi pilih, maksudnya Tuhan tak adalah bertanggungjawab kan. Rozaimi, pasal apa kau Melayu? Rozaimi, pasal apa kau tak apa nak cerah? Mana saya nak tahu? Dah memang macam ni. Contohlah kan, Tuhan tentukan, Tuhan tak bagi pilih. Yang ni tak timbul persoalan Tuhan akan tanya pasal apa dan pasal apa. Tak. Hikmah Tuhan pasti ada. Bila Tuhan menciptakan kita tanpa pilihan tu, ada hikmahnya. Pasti, kerana Allah Ta'ala tu hakim. Tapi ada benda Tuhan bagi pilih. Apa yang Tuhan bagi pilih? Amalan Tuhan bagi pilih. Tuan-tuan datang kuliah tadi, ada orang paksa tak? Letak senapang, jom pergi kuliah. Jangan cakap banyak. Ni zaman-zaman apa? Zaman-zaman bini-bini tengah bad mood ni. Kan, kita suami-suami ni, isteri-isteri tengah bad mood sekarang ni. Jangan salah cakap. Tambah-tambah start station tempat salah. Abang nak pergi Thailand, seminggu ni ada mesyuarat. Betul ke mesyuarat? Dia check tentatif semua kan. Jangan main-main kan. Zaman-zaman ni lah. Cuma ada benda Tuhan bagi pilih, iaitu amalan. Kita datang kuliah ni tadi, tak ada siapa paksa. Kita nak beriman ataupun nak kufur, tak ada siapa paksa. Kita nak salat ataupun tak nak salat, tak ada siapa paksa. Tuhan suruh, Tuhan perintah, tapi tak ada siapa paksa. Tak ada siapa pergi heret kita tarik, pergi ambil wuduk. Tak ada. Bahkan paksaan dalam ibadah menafikan ikhlas, dan ikhlas dalam ibadah menafikan, ketidakadaan ikhlas dalam ibadah menafikan pahala. Tak ada pahala bila tak ikhlas. Allah Azza wa Jal beri kita pilih. Sebab tu orang dia tak boleh salahkan takdir kalau dia pilih nak jadi jahat. Boleh satu orang bila kena tangkap mencuri, pasal apa hang ni mencuri? Dia kata nak buat macam mana? Kan takdir Tuhan. Macam tu kita lempang je dia sekali. Pasal apa lempang aku? Nak buat macam mana? Kan takdir Tuhan. Kan? Satu Umar waktu nak mencuri, dia kata apa? Orang tu kata, dah takdir Tuhan aku mencuri. Umar kata, kami potong tangan kamu pun dengan takdir Tuhan. Syekh Muhammad Naim Yasin baru meninggal, rahimahullah. Minggu lepas dia meninggal, seorang tokoh daripada Jordan. Dalam kitab dia Al-Iman, dalam kitab Al-Iman dia sebut, dia kata sesiapa yang buat dosa kemudian menyalahkan takdir, dia pembohong dan penipu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, takdir Tuhan ni sebelum kita buat, sebelum ia berlaku, kita mana tahu? Tuan-tuan tahu tak esok nak jadi apa pada kita? Mana kita nak tahu? Satu orang pencuri, dia nak pergi mencuri, dia pun tak tahu berjaya ke tak berjaya dia mencuri. Tapi dia mencuri juga. Bila dah berjaya, oh takdir Tuhan lah, ini semua salah takdir. Tak, awak yang pilih. Takdir hanya mengizinkan. Tuhan izin, sebab tu jadi. Tapi Tuhan tak reda lah. Bukan semua benda Tuhan izin tu Tuhan reda. Ada benda Tuhan izin dan Tuhan reda. Suatu orang nak buat ibadat, Tuhan izinkan berlaku dan Tuhan reda, Tuhan sayang kat dia. Tapi ada orang nak buat dosa, Tuhan izin berlaku, tapi Tuhan tak reda, Tuhan murka. Tapi Allah Azza wa Jalla bukan macam kita. Saya pensyarah universiti, sebelum datang ke Perlis ni, saya mengajar kat kelas. Sekarang ni tak adalah mengajar dah. Dah jadi direktor ni tak mengajar. Kalau mengajar asyik ponting je lah, mesyuarat banyak. Cuma nak bagi tahunya, masuk kelas. Kelas pertama saya akan bagi dulu markah berapa. Tugasan 60, markah final exam 40.
tolong buat kerja ni, kerja ni, kerja ni. Sampai minggu ke-7, ada seorang budak, tugasan tak hantar, exam midterm tak datang, telefon tak angkat. Boleh tak saya kata, awak ni, oleh kerana midterm tak buat, tugasan tak hantar, awak akan gagal dalam subjek ni. Awak gagal dalam paper ni. Boleh tak? Saya boleh jangka, sebab saya pensyarah. Tiba-tiba dia datang final exam, tugasan tak hantar, midterm tak buat, 60 markah dihilang. Dia pun jawab final exam. Bila jawab final exam, dia dapat 30/100. 30/40 lah. Kumulatifnya 30/100. Gagal ke lulus? Gagal. Bila gagal, boleh tak dia datang bawa paper, datang jumpa saya? Ni, Rora, Dr. Rora lah ni, cakap saya gagal. Saya cakap saya lulus. Kan saya akan lulus? Saya kata mana boleh? Saya hanya predict, saya jangka memang awak akan gagal. Sebab awak tak buat semua kerja tu. Lain kali janganlah sangka saya gagal, sangkalah saya lulus. Tak boleh lah, sebab awak tak buat kerja tu. Saya pensyarah manusia biasa pun saya boleh agak. Allah Azza wa Jal, dia bukan macam manusia. Allah Maha tahu. Dia cipta kita, dia tahu perangai kita, dia tahu sikap kita, dia tahu apa yang kita akan pilih. Jadi bila Allah Ta'ala kata, hamba ni nanti, makhluk aku ni nanti akan masuk neraka dengan pilihan dia. Dah kalau dengan pilihan dia, kenapa Tuhan tentu awal-awal? Bukan Tuhan tentukan tanpa beri pilihan. Tuhan tentukan dengan beri dia pilihan. Dan dia memilih. Dan Tuhan tahu dia akan pilih apa. Faham? Itu maksud dia. Supaya jangan putus asa. Jangan putus asa. Kan? Sebab kita pun tak tahu kita ni belah mana. Tak tahu ahli syurga ke ahli neraka. Angan-angan memang masuk syurga lah. Tak nak lah masuk neraka tu. Jadi kena usaha lah. Okey. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah amalan azan saat orang hilang dalam hutan atau tempat lain kononnya ada jin yang culik? Adakah mama ini memiliki asal dalam agama? Jazakallah khair wa antum jazakumullah khair. Sebahagian ulama menyebutkan azan ni, sebab dalam hadis Nabi SAW kata syaitan ni bila dengar azan dia lari, terkentut-kentut dia lari. Bila azan tu dah habis, dia datang balik, dia kacau orang solat. Oleh kerana tu mereka meletakkan pemahaman yang tu, semua benda yang ada kemungkinan disebabkan oleh syaitan, maka mereka akan benarkan azan. Sebab tu bila berlakunya, umpamanya lah, bila ternampak lembaga yang menakutkan, mereka akan suruh azan. Antaranya riwayat Abu Daud lah, iza taghawwalatil ghilan fabda'u bil azan. Bila kamu nampak ada lembaga-lembaga macam syaitan, azan supaya lari apa ni jin-jin. Jadi kalau masuk lautan mungkin disuruh oleh jin, sebab memang ada riwayat dalam hadis zaman Umar dikatakan apa ni, orang tu diculik oleh jin. Jadi jin ni pun ada yang jahat. Jadi kalau azan dia takut. Mungkin itu penyebab dia. Tapi kalau kita tahu ini bukan syaitan punya kerja, yang ni memang hilang betul, so kita pergi cari dulu lah kan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya seorang yang berambut panjang, pernah ditegur untuk membuka ikatan rambut ketika solat. Tapi jika saya lepaskan rambut, ia agak sedikit mengganggu saya ketika solat kerana rambut akan masuk dalam mulut, dalam mata. Adakah saya perlu untuk lepaskan rambut ketika salat atau ada keluasan dalam bab ni? Jazakumullah khair wa antum jazakumullah khair. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW memang melarang orang untuk salat dalam keadaan rambutnya diikat. Untuk lelaki. Untuk perempuan tak apa. Untuk lelaki, Nabi larang rambutnya diikat dan lengan baju ataupun lengan seluarnya itu dilipat. Hukumnya adalah makruh. Sebab apa? Sebab dia ada gambaran orang yang sombong. Sebab bila dia lipat baju, dia ikat rambut, seolah-olah dia tak nak rambut dia tu kotor terkena lantai. Jadi hukumnya makruh. Kalau solat dalam keadaan begitu, hukumnya makruh, solatnya sah. Jadi saya cadangkanlah, potong rambut tu. Kan? Tapi kalau saya sayang Ustaz, saya pakai Pantene setiap hari, contoh kan. Kalau nak pakai Pantene setiap hari, nak ikat juga rambut tu, makruh lah.
Makruh lah. Ini menurut majoriti ulama lah. Menurut majoriti ulama. Assalamualaikum Dr. Rora. Waalaikumsalam. Saya mengikuti kuliah doktor dari Kuching, Sarawak. Jauh ni. Doakan Kuching juga akan mengikuti jejak Perlis sebagai benteng sunnah. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Soalan saya, jika mimpi tak boleh dijadikan hujah, bagaimana pula dengan solat istikharah, yakni mimpi sebagai sandaran? Jazakallah khairan. Ni yang tengah istikharah lah ni. Kan? Istikharah. Nak menikah. Biasa orang istikharah nak menikah. Okey. Bila para ulama sebut mimpi tak boleh jadi hujah, bukan bermakna mimpi tu langsung kena buang terus. Tuan-tuan faham tak maksud tak boleh dibawa hujah? Hadis dhaif tidak boleh dibawa berhujah. Mimpi tak boleh dibawa berhujah. Tahu tak maksud dia apa? Tak faham? Haji Syimi pandai lah kan? Dia dengar kuliah banyak lah. Tapi ada orang faham, bila tak boleh dibawa berhujah, maksud tak boleh ambil benda ni, bawa hujah dengan orang, tak boleh. Bukan maksudnya tak boleh bawa berdebat, bukan. Maksud tak boleh dibawa berhujah, maksudnya tak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum syarak. Hukum syarak tak boleh pakai dengan hadis dhaif. Hukum syarak tak boleh pakai dengan mimpi. Tuan-tuan semalam mimpi, dalam mimpi tu sebut, Tok Guru sebut pakai serban semua putih. Rozaimi, bermula daripada minggu depan, setiap hari Rabu hendaklah kamu lakukan khutbah macam solat Jumaat sebelum Zuhur. Saya pun kata, menarik. Mimpi pun mimpi yang bagus. Saya pun nak amalkan mimpi itu. Jadi saya pun bagi tahu dekat masjid, selain daripada khutbah hari Jumaat, saya nak buat khutbah hari Rabu. Orang kan bagi tahu kat saya, jangan buat pelik-pelik lah ustaz. Saya mimpi semalam. Mimpi tak boleh bawa hujah. Sebab mimpi ni dia hanya untuk panduan sahaja. Dia hanya untuk panduan. Dia tak boleh jadi hukum syarak pun. Dia tak boleh jadi. Sebab apa tak boleh? Tak ada orang boleh verify. Tak ada orang boleh sahkan. Kadang-kadang dia mainan tidur. Berapa banyak mimpi kita tipu kita? Kan? Kita teringin sangat nak pergi satu tempat. Tidur sampai mimpi, dah sampai. Rupa bangun-bangun, kat Kuala Perlis juga aku. Ingat sampai dah tempat tu. Berapa banyak mimpi tipu kita. Jadi mimpi tak boleh dijadikan hujah, tetapi boleh dijadikan sebagai panduan. Kalau mimpi dalam istikharah boleh jadi panduan. Boleh jadi panduan untuk amalan peribadi. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Mimpi ni mubasyirat. Mimpi yang benar merupakan pemberi berita gembira kepada orang beriman. Juz'um minan nubuwah, satu juzuk daripada kenabian. Dalam hadis Tirmizi Nabi sebut. Kan, mimpi satu juzuk daripada kenabian. Bukan nak kata orang yang dah ada mimpi betul ini terus jadi nabi, tak. Di antara kerja nabi ialah memberitahu tentang masa depan. Apa yang akan berlaku pada masa depan. Mimpi juga kadang-kala memberikan kita sedikit gambaran tentang masa depan. Pernah tak tuan-tuan duduk dalam satu situasi, benda ni macam aku mimpi lah. Kalau orang putih panggil apa? Deja vu. Betul ya sebutan tu? Tu kawan saya sebut lah. Saya pun tak tahu betul ke tak. Okey. Habis. Ni ada satu lagi. Ni soalan daripada live. Soalan saya, kita tak dibenarkan memelihara anjing di rumah. Macam mana jika kawasan tempat tinggal tu kawasan yang high criminal risk seperti pencurian, penculikan, boleh ke pelihara anjing? Dalam hadis Nabi SAW sebut 3 benda. Kuliah minggu lepas Nabi sebut 3 benda yang boleh. Kalbu said, kalbu zara' wa kalb al-masyiyah. Anjing untuk tanaman, untuk jaga tanaman, anjing untuk memburu, dan juga anjing untuk ternakan. Selain daripada ni Nabi kata intaqasa min ajrihi kulla yaum qirat ataupun qiratan. Ada perbezaan riwayat. Siapa yang bela anjing selain daripada yang 3 ni,
akan berkurang pahalanya satu hari satu kirat. Kirat ni ada yang kata sebesar bukit Uhud, ada yang kata Allah Ta'ala je tahu kiraan, tapi kuranglah. Imam Nawawi cenderung pada tafsiran kedua ni. Jadi jaga rumah termasuk tak dalam ni? Dalam hadis tak masuk. Oleh kerana tu ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i pun ada perbezaan. Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, Al-Iraqi sebut benda ni dalam kitab dia Tarhut Tathrib. Dia kata ulama mazhab Syafi'i berbeza pendapat dalam masalah ni. Sebahagian mengatakan tak masuk sebab tak disebut dalam hadis. Tapi pandangan yang sahih dalam mazhab Syafi'i, dan juga pandangan ni jugalah yang tepat, 3 benda ni Nabi sebut kerana ada keperluan. Jaga ternakan, jaga kebun, dan juga memburu. Ada keperluan. Kalau rumah kita memerlukan dan tidak ada pilihan lain, maka dibenarkan, insya-Allah. Tapi dia bukan jadi pet lah, dia jadi betul anjing lah. Tapi dia kata sebenarnya saya takut rumah sini Ustaz banyak pencuri. Dia pergi bela anjing kecil. Orang sepak mati anjing yang kecil, yang comel-comel tu kan, itu tak boleh lah. Dia betul-betul anjing yang betul-betul boleh melunaskan keperluan dia lah. Saya kena sebut tu. Sekejap lagi orang guna lesen ni, dia pergi ambil anjing yang bulu dia, anjing tu pun tak nampak jalan sebab dia punya bulu ni sangat. Nak kejar pencuri pun tak nampak kan. Jenuh pula kena selak bulu kening dia sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada semua. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah pada malam ini secara online. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.